Seorang ibu sanggup mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan seorang anak. Kemudian, mereka sanggup berpayah berhujan panas mencari rezeki untuk memastikan anak-anak tidak kelaparan. Biar diri mereka sakit, jangan anak-anak dalam penderitaan. Itulah pengorbanan seorang ibu untuk membesarkan seorang anak menjadi insan yang berguna kepada agama dan masyarakat. Lain pula kisah kali ini yang telah merobek jiwa kami. Air mata tidak dapat ditahan lagi. Sanggup seorang anak membunuh ibu kandungnya dan mencampakkan mayatnya ke dalam sebuah tangki. Di mana akal kewarasanmu, wahai anak? Ikuti kisah ini. Misteri kehilangan seorang warga emas sejak 19 September 2018 terjawab selepas mayatnya ditemui di dalam sebuah tangki najis belakang rumahnya di Sungai Burung, Balik Pulau pada 24 September 2018. Mangsa Faridah Mak Hashim, 63 tahun, dipercayai dibunuh anak kandungnya pada hari dia dilaporkan hilang sebelum mayat wanita malang berkenaan disembunyikan di dalam tangki najis rumahnya. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent AA Ambalagan berkata, mayat mangsa yang tenggelam di dalam tangki sedalam 1.2 meter itu ditemui menantunya pada 2 petang sebelum menghubungi pihak polis. Dengan bantuan pihak bomba berjaya mengeluarkan mayat mangsa dan mengesah satu kesan kelar di bahagian hadapan lehernya, selain turut menemui pisau di dalam tangki itu. Kesihatan awal polis percaya mangsa dibunuh anak lelakinya berusia 29 tahun selepas dia kini didapati menghilangkan diri sejak kehilangan ibunya. Suspek kini diburu polis dan dia turut mempunyai rekod jenayah membabitkan kes mencederakan kakaknya sendiri. Untuk makluman, rumah itu didiami suspek bersama ibunya dan seorang adik perempuannya. Adik suspek memberitahu polis bahawa dia ada melihat ibunya menunaikan solat subuh pada pagi 19 September itu, sebelum hilang sejak itu sehingga mayatnya ditemui. Suspek dipercayai suka berhayal dengan menghidup petrol. Lelaki itu kini diburu polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Pada 25 September 2018, pihak polis mengesahkan suspek sudah ditahan polis. Suspek berusia 29 tahun itu ditahan di hadapan pejabat kesihatan daerah di Jalan Air Putih di Balik Pulau jam 8.45 pagi dan dijangka direman pada 26 September 2018. Ketika ditahan, suspek dipercayai hayal akibat menghidup petrol. Siasatan awal mendapati suspek mengakui membunuh ibunya selepas kedua-duanya bertengkar di dapur rumah mereka. Suspek menusuk pisau di leher mangsa. Sebelum mengelar leher mangsa, dia kemudian menolak simen tangki kumbahan dan meletakkan mayat mangsa di dalam tangki terbabit. Polis juga mengesahkan suspek tidak mengalami masalah mental. Ia susulan siasatan pihak polis mendapati nama suspek tidak didaftarkan di mana-mana pusat psikiatri atau hospital mental. Setakat ini, suspek positif ketagihan petrol sahaja yang menyebabkan dia hayal dan berhalusinasi. Dia akan berkelakuan seperti individu normal apabila tidak berada di bawah pengaruh petrol. Bagaimanapun, polis masih menjalankan siasatan terperinci berhubung kes ini dan tidak hanya bergantung kepada pengakuan suspek. Menurut sumber, suspek dilihat agak kebingungan sepanjang tempoh direman dan ketika disoal dia masih dalam keadaan separuh sedar. Mungkin suspek masih tidak dapat melupakan tabiat menghidup petrol hingga membuatkan dia kelihatan agak bercelaru ketika di dalam tahanan. Malah, ketika dalam proses siasatan, dia juga memberitahu ibunya yang terlebih dahulu mengambil pisau pemotong sayur di dapur dan mengacukan kepadanya. Anak sulung mangsa Muhammad Fauzi Ismail berusia 41 tahun berkata, dia ada bermimpi terjumpa mayat dalam lubang berhampiran rumahnya ketika malam insiden pembunuhan ibunya yang dikatakan berlaku pada 19 September sebelum jenazah mangsa ditemui. Dia juga tidak menyangka rupanya mimpi itu adalah petunjuk bagi kehilangan mangsa selama seminggu. Selepas bermimpi, dia ada mencari di 2 perigi buta dan tangki najis di sekitar rumah tetapi tidak membuahkan hasil. Bagaimanapun, mereka sekeluarga sekali lagi mencari mangsa di tangki najis dan menemui pakaian terakhir dipakai oleh arwah. Selain terlihat tangannya terapun di dalam tangki terbabit. Dia juga berharap hukuman setimpal akan dikenakan ke atas adiknya susulan tindakan kejamnya itu. Bagaimanapun, dia berkata, mereka sekeluarga reda dengan pemergian ibu tersayang. Mencerita lebih lanjut, Muhammad Fauzi berkata, adiknya mempunyai masalah ketagihan menghidup petrol sejak berusia 13 tahun, tetapi tidak menyangka bertindak agresif hingga sanggup membunuh.
mereka sekeluarga sudah habis fikir macam mana nak pulihkannya. Sebelum ini dia pernah mengacu pisau ke arah kakak mereka dan kalau dia ada di rumah dia akan membahayakan keluarga. Bermacam cara sudah dilakukan seperti sekolah pondok sudah dihantar, pusat pemulihan pun sudah dihantar, tetapi masih juga tidak menunjukkan sebarang perubahan. Menurutnya, dia kalau tidak hidup petrol akan bertindak normal seperti kita. Tapi apabila sudah hidup petrol, itu yang akan jadi hilang pertimbangan dan agresif. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Masjid Sungai Burung ketika jenazah mangsa dikebumikan kira-kira jam 3 petang 25 September 2018 dengan kehadiran ahli keluarga, saudara mara dan jiran. Linangan air mata mengiringi pemergian ibu kepada 5 anak itu menyebabkan mereka yang hadir hiba. Terdahulu, jenazah Faridah Mak Hashim dibawa pulang selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Pulau Pinang kira-kira jam 2.30 petang. Solat jenazah yang diadakan di Masjid Karya Sungai Burung diimamkan Adun Pulau Betong, Muhammad Tuah Ismail dengan dihadiri ahli keluarga terdekat mangsa. Selain itu, suspek juga dibawa ke rumahnya dengan menaiki van berwarna putih semasa pengebumian ibunya berlangsung. Turut kelihatan beberapa anggota polis dan unit forensik sedang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Lelaki itu dipercayai turut dibawa ke tempat penemuan mayat ibunya itu. Pada 26 September 2018, Mahkamah Magistrate Balik Pulau membenarkan suspek direman selama 7 hari bagi membantu siasatan kes terbabit. Perintah itu dikeluarkan Magistrate Nur Azwin Abdul Muatti sehingga Selasa 2 Oktober 2018 bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Suspek kelihatan tenang ketika hadir ke mahkamah dan diiringi pegawai polis pada jam 9 pagi. Pada 2 Oktober 2018, tempoh reman terhadap suspek dilanjutkan selama 7 hari lagi. Perintah itu dikeluarkan Magistrate Nur Azwin sehingga 9 Oktober 2018. Suspek tiba di Mahkamah Magistrate Balik Pulau jam 8.40 pagi dengan diiringi anggota polis. Suspek yang memakai baju ungu dan berjins biru kelihatan tenang dan hanya tersenyum sebaik melihat beberapa wakil media mahu mengambil gambarnya. Pada 4 Oktober 2018, suspek dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan pembunuhan ini. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan ke atas tertuduh Muhammad Firdaus Ismail 29 tahun yang lebih dikenali sebagai Brocik di hadapan Magistrate Nur Fadrina Zukairi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh dengan menyebabkan kematian Farida di rumah di Lot 191 Mukim D, Sungai Burung antara jam 6.30 pagi hingga 8 malam pada 19 September 2018. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang memperuntukkan hukuman gantung mandatory jika sabit kesalahan. Nur Fadrina kemudian menetapkan 8 November 2018 sebagai tarikh sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh dibawa ke hospital untuk menjalani pemeriksaan kesihatan selain tidak membenarkan dia diikat jamin. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rais Imran Hamid, manakala tertuduh diwakili peguam daripada Yayasan Biro Bantuan Guaman Edmund Anthony Hermon. Dahulu, Edmond memohon kepada mahkamah untuk membenarkan tertuduh menjalani pemeriksaan kesihatan di hospital selepas ternampak tumpukan kecil darah di bahagian mata kirinya. Dengan permohonan itu turut disokong Rais Imran. Pada 8 November 2018, Mahkamah Magistrate menetapkan 18 Disember 2018 untuk sebutan semula kes ini. Hal ini kerana selepas Timbalan Pendakwa Raya, Rais Imran Hamid memberitahu mahkamah bahawa pihaknya masih menunggu laporan bedah siasat. Pihak pendakwaan ada semua laporan lain berkaitan kes ini kecuali laporan bedah siasat. Sebaik sahaja laporan bedah siasat itu diperoleh, mereka akan memohon kes ini dipindahkan ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan kerana ianya melibatkan kes bunuh. Muhammad Firdaus Ismail dilihat tiba di mahkamah pada jam 8.55 pagi. Tertuduh berbaju ungu dan berseluar jeans serta menutup wajah dengan kain putih. Manakala beberapa ahli keluarganya turut berada di mahkamah. Malang sekali sehingga ke hari ini kes ini masih berjalan dan tiada hukuman yang dijatuhkan kepada tertuduh. Kita mengharapkan kes ini dijadikan pengajaran buat masyarakat. Ketahuilah sejarah membuktikan ketagihan terhadap dadah atau seumpamanya pasti akan berakhir dengan kesengsaraan jika tidak dirawat. Sebagai tertuduh sempat bertaubat di atas segala kesilapannya dan mendapat pengampunan daripada ibunya di alam sana. Kita juga mendoakan semoga Allah Yarhamah Faridah Mak Hashim diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.